Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma tammina bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Saya mulakan daripada tuan guru kita Fadil Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak. Sahabat fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan pada Allah Subhanahu Ta'ala. Pada pagi ini, Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dapat bersama-sama seperti mana yang dijadualkan, kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Manzumah Manazilul Qamar, karangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad Nabhani. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan, bersama-sama dengan kita adalah pembimbing kita, adalah Fadil Tuan Guru kita. Dan Alhamdulillah, kita pada hari ini kita dah masuk dalam bulan Ramadan Mubarak, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Alhamdulillah, semoga dengan kedatangan bulan Ramadan ini, insyaAllah tuan-tuan, pengajian kita ini akan terlebih-lebih lagi dengan berkahnya, dengan kebaikannya, insyaAllah. Baik, pada pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam manzilah yang ke-25, iaitu manzilah Sa'dul Akhbiyah. Manzilah Sa'dul Akhbiyah yang berada dalam burus yang ke-11, iaitu burus Dalwu, ataupun dinamakan juga sebagai burus Aquarius. Aquarius, begitulah sebutnya. Dan insyaAllah tuan-tuan, kalau boleh saya feedback balik ataupun saya recap balik tuan-tuan apa yang telah pun disebutkan oleh pada tuan guru kita berkaitan dengan manzilah Sa'dul Akhbiyah ini, ialah bagaimana Sa'dul Akhbiyah ini adalah satu daripada 4 manzilah yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Arab, kerana boleh dilihat bahawa bagaimana Sa'dul Akhbiyah ini adalah penghujung kepada musim sejuk yang membawa kepada keselamatan. Kalau kita lihat Sa'dul Zabih, Sa'dul Bulak, Sa'dul Su'ud, Sa'dul Akhbiyah, seperti mana yang telah disebutkan oleh pada tuan guru kita dalam siri kuliah yang lepas. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan sambung kembali pengajian kita, dan seperti biasa tuan-tuan boleh membuat turun nota yang bakal kita bincangkan nanti menerusi link yang telah disediakan dalam FB, dan juga kitab penuh bagi kitab Manzumah ini juga boleh dimuat turun daripada link yang telah disediakan di FB. Jadi saya tanpa membuang masa, silakan pada tuan guru kita untuk meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Ashabul fadilah, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, tak lupa juga kepada sahibul fadilah Ustaz Faizal Jani, dan juga barisan ustazah, kaki tangan, warga kerja Jabatan Mufti Negeri Perak yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal bulan Ramadan, kita berada di penghujung kitab Manzumah Manazilul Qamar. Hari ini kita akan bahaskan manzilah yang ke-25. Maka ada 3 manzilah lagi. Ada 3 manzilah lagi hari ini. Manzilah yang ke-25, Sa'dul Akhbiyah, karangan Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Baiklah, kita teruskan dengan baits
rangkap syair. Yang pertama, kita mohon kepada Ustaz Fazal Jani, alhamdulillah, untuk paparkan nota-nota slide yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ba'dahu yaluhu sa'dul akhbiyah arba'atan linnasi ghairi khafiyah. Wa ba'dahu yaluhu sa'dul akhbiyah arba'atan linnasi ghairi khafiyah. Artinya, dan selepas bintang Sa'dus Su'ud, bersinar pula bintang Sa'dul Akhbiyah. Manzilah Sa'dul Akhbiyah terdiri daripada 4 butir bintang yang tidak tersembunyi pada penglihatan mata manusia. Mata manusia lazimnya mampu melihat keempat bintang yang membina manzilah Sa'dul Akhbiyah. Baiklah, rangkap syair yang selanjutnya. Bait syair yang selanjutnya. Salasatun aslasuha maqsumah wa bainahunna najmatun ma'fumah. Salasatun aslasuha maqsumah wa bainahunna najmatun ma'fumah. Wa bainahunna najmatun ma'fumah. Artinya, 3 bintang daripada 4 butir bintang itu adalah bintang berbentuk 3 segi, iaitu 3 segi sama yang nanti kita akan dapat lihat. Dan di antara 3 butir bintang tersebut ada sebutir bintang yang merupakan bintang yang terpelihara. Itulah dia bintang yang keempat. Walaupun tak agak terasing, tetapi bintang yang keempat inilah juga bintang yang terbabit dalam membina manzilah Sa'dul Akhbiyah. Baik, kita lanjutkan lagi syarah yang diberikan. Qauluhu Sa'dul Akhbiyah ilah jam'un khaba'a kakasai wa aksiyah summiya Sa'dul Akhbiyati li khurujil mukhbi'at minal hawam fi ayami tulu'ihi ma'al fajri wa qila li ajli ma yushabbihu hawlahu bil khaba'i wa huwa fi burjil hut. Merujuk kepada bait ataupun rangkap syair pada kalimah Sa'dul Akhbiyah, dijelaskan kalimah al-akhbiyah adalah kalimah jamak daripada khaba'a yang membawa erti menutupi, juga membawa erti bersembunyi. Seperti kalimah kasa'ah dan kalimah jamak aksiyah. Kasa'ah jamaknya aksiyah dengan wazan daripada jamak taksir, af'ilah aksiyah. Dan dinamakan Sa'dul Akhbiyah kerana keluar dari tempat persembunyian. Keluar daripada tempat persembunyian daripada binatang-binatang buas pada hari-hari terbitnya bintang Sa'dul Akhbiyah ketika terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Dan sebahagian ulama menyatakan kerana keadaan di sekelilingnya yang memerlukan persembunyian, fakta setempat, keadaan setempat yang memerlukan persembunyian, manzilah Sa'dul Akhbiyah terletak di Buruj Huts. Terletak di Buruj Huts. Sebenarnya rupa bentuknya itu berada di Buruj Ad-Dal,
iaitu timba. Seorang yang menuang timba yang berisi air. Pun begitu, buruj selepasnya adalah buruj hud, ikan, dominan, lebih menguasai dan lebih mempengaruhi terhadap kedudukan manzilah Sa'dul Akhbiyah. Itu yang boleh dijelaskan. Baiklah, kita lihat lagi kalam syarah qauluhu arba'atun. Qauluhu arba'atun ila akhiril bait. Ay arba'atu kawakib. Salasatun minha muthallathun wa wahidun minha fil wafati. Wa hadihi hiya al-khaba'u wa fi warbiha najmun huwa as-sa'du. Wa yaqrabu min hadha an-najmi najmun saghirun yuqalu lahu kalbu as-sa'di. Wa hadhihi suratuhu. Wa fi sa'udil matali' annahu arba'atu kawakib ala syakli salib. Artinya, merujuk kepada bait syair rangkap syair pada kalimah arba'atun. Manzilah Sa'dul Akhbiyah terdiri daripada 4 butir bintang, manakala 3 bintang utama adalah bintang 3 segi. Dan sebutir bintang lagi berada di bahagian tengah. Dan inilah dia bentuk al-khaba'. Manakala di bahagian baratnya adalah sebutir bintang, iaitu as-sa'du. Dan yang hampir dengan bintang ini adalah sebutir bintang kecil yang dikenali dengan nama kalbu sa'ad, anjing yang menjaga Sa'ad. Dan beginilah rupa bentuknya. Boleh dilihat pada naskah yang asal. Dan pada bintang Sa'dul ataupun Su'udul Matali' terdapat 4 butir bintang dengan rupa bentuk palang yang 4, salib. Palang yang 4 itu salib. Sa'dul Akhbiyah, bintang yang mendapat keuntungan daripada tempat persembunyian. Baiklah, maka Ustaz Faizal Jani boleh gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Kita baca 2 lagi rangkap syair. Wa qila dha najmani zaka sa'adu yaqrubu minha laysa anhum bu'du. Wa qila dha najmani zaka sa'adu yaqrubu minha laysa anhum bu'du. Artinya, dan sebahagian ulama menyatakan manzilah Sa'dul Akhbiyah mengandungi 2 bintang, iaitu 2 bintang yang berdekatan, manakala pendapat yang lain pula bintang yang berjauhan. Baiklah, bait syair rangkap syair yang selanjutnya. Fi tasi'il 20 min hutin zahar bi tali'il fajri yarahu man nazar. Fi tasi'il 20 min hutin zahar bi tali'il fajri yarahu man nazar. Artinya, manzilah Sa'dul Akhbiyah berada pada bintang yang ke-29 daripada buruj Hud. Kalau dikira kedudukan manzilah Sa'dul Akhbiyah itu, ya, dengan buruj yang menguasai dan mempengaruhinya, iaitu buruj Hud. Buruj yang menguasai dan mempengaruhinya, buruj Hud. Bintang manzilah Sa'dul Akhbiyah terbit ketika terbitnya fajar. Siapa pun boleh melihatnya, mampu melihatnya. Baiklah, kita lihat pula kalam syarah yang diberikan. Qauluhu fi tasi'il 20 ila akhiril bait. Wa yatlu'u ma'ahu min nahiyatil yamani Sa'dul Bari'
al-Yamani wa Sa'dul Matar wa ba'du nujumil Qaus wa huwa najmun mudhi'un min matla'i Suhail. Wa min nahiyati Syam muqaddamud dalwi asy-Syami wa najmun mudhi'un yuqalu lahu sanamun naqa. Baiklah, lihat pula terjemahan yang diberikan. Merujuk kepada kalimah rangkap syair fi tasi'il 20 dan terbit bersama dengan manzilah di Sa'dul Akhbiyah. Sa'dul Akhbiyah daripada pihak negara Yaman, yakni arah selatan, iaitu bintang Sa'dul Bari' al-Yamani dan Sa'dul Matar, dan sebahagian daripada beberapa bintang Al-Qaus, iaitu sebutir bintang yang bercahaya daripada tempat terbitnya, iaitu bintang Suhail. Dari pihak negara Syam, iaitu arah utara pula, ada sebutir bintang yang dikenali dengan nama Muqaddamud Dalw Asy-Syami, dan sebutir bintang yang bercahaya dikenali dengan nama Sanamun Naqa. Baiklah, kita lihat lagi kalam syarah yang dikemukakan. Wa'lam adna sa'uda asyaratun arba'atun minha yanzilu bihal qamaru wa sittatun la yanzilu bihal qamaru wa hiya Sa'dun Nathira wa Sa'dul Milk wa Sa'dul Hamam wa Sa'dul Bari' wa Sa'dul Matar wa Sa'dul Ratqi wa kullu minha kawkabani baina kulli kawkabin fi ra'il ain miqdaru zira'in wa hiya mutanasiqah. Maknanya kalau kita perhatikan terjemahannya, ketahuilah bahawasanya bintang-bintang dalam keluarga As-Sa'ud ada 10 bintang. 4 daripadanya merupakan bintang dalam keluarga Manzilah dan 6 lagi bintang bukan dari kalangan keluarga Manzilah. Yang bukan daripada kalangan keluarga Manzilah itu yang pertama Sa'dun Nasirah. Sa'dun Nasirah tu membawa erti Sa'ad. Sa'ad yang kita faham. Seorang lelaki, seorang remaja, seorang pemuda yang gagah berani. Ya. Walaupun pada asalnya dia tidak mendengar nasihat orang tuanya, tetapi oleh kerana keputusan telah dibuat, dia terpaksa mengharungi 50 malam penuh dengan penderitaan. 50 malam sejuk melampau. Maka Sa'dun Nasirah membawa erti penabur. Sa'ad ini sebenarnya seorang pemuda yang ada kemahiran menabur biji benih, membenihkan. Juga seorang yang ada kemahiran menulis. Dia seorang penulis. Ya. Seorang penulis. Akan tetapi nampaknya cuba menceburkan diri dalam bidang perniagaan, terpaksa memunggah barang dagangan, meredah padang pasir dalam situasi sejuk melampau. Sa'dul Malak, Sa'ad pemilik. Pemilik apa? Sa'dul Malak. Bintang yang dinamakan Sa'dul Malak ini merujuk kepada nilai remaja pemuda yang namanya Sa'ad, dan dia memiliki keistimewaan. Dia memiliki keistimewaan dan kelebihan. Layak dengan keistimewaan, kelebihan yang diberikan kepadanya. Dia pemilik. Ya. Pemilik. Maknanya nampaknya milik dia. Sa'dul Hamam, bintang
yang merujuk kepada nilai-nilai saat seorang remaja yang berjiwa kental menghadapi tekanan, bebanan, desakan hidup dalam situasi sejuk melampau. Bintang yang keempat dinamakan Sa'dul Bari'. Bintang Sa'dul Bari' ini merujuk kepada seorang pemuda, remaja yang banyak menguasai kemahiran. Dia bukan hanya ada satu saja bidang kemahiran. Banyak dia menguasai kemahiran, maka dia layak diketengahkan untuk menghadapi situasi sejuk melampau. Bintang yang kelima, Sa'dul Matar. Bintang tu namanya Sa'dul Matar, merujuk kepada nilai saat yang mendapat banyak kebaikan. Dengan kata lain, saat ini bernasib baik. Dia bernasib baiklah. Kalau ikutkan maknanya hukum adatnya saat akan mati kebuluran kerana kesejukan. Sebagaimana tentera Rusia yang mati kesejukan bersama dengan pelarian Ukraine yang mati kesejukan. Wali'ayazubillah. Bintang yang keenam, Sa'dul Rataqi, adalah bintang tetapi merujuk kepada nilai tutup rapat. Maknanya saat ini berjaya menutup serapat mungkin untuk menghalang daripada binatang buas, binatang berbisa. Selamatlah saat daripada menjadi mangsa terkaman binatang buas dan mangsa gigitan sengat bisa binatang-binatang berbisa. Jarak di antara dua bintang dan juga di antara bintang-bintang itu sekadar satu hasta, di mana setiap bintang itu tersusun kedudukannya. Kalau kita lihat jarak di antara Sa'dul Nasirah dengan bintang Sa'dul Milk, dengan jarak bintang Sa'dul Hammam, dengan jarak dengan bintang Sa'dul Bari', Sa'dul Matar, Sa'dul Ritaq. Jarak antara bintang-bintang itu sekadar satu hasta pada penglihatan mata kasar. Itu dia jarak dia, maknanya dia berdekatan. Sememangnya dia adalah bintang-bintang yang membina buruj dalwa. Buruj ad-dalwa. Buruj timba yang dicurahkan air. Pun begitu, dalam rupa bentuk masyarakat Arab, sejak daripada zaman Baginda Ismail alaihissalam, masyarakat Arab tidak merupa bentukkan bintang-bintang itu dengan rupa bentuk timba yang dituangi air. Maknanya mensia-siakan peluang. Tetapi buruj ad-dalwi itu dirupa bentukkan bentuk seorang pemuda, wajah seorang pemuda yang gagah berani, seorang pemuda yang ada di situ 10 keluarga bintang yang membina rupa bentuk pemuda yang namanya Sa'ad. Pun begitu, mereka hanya menamakan 4 manzilah sahaja, dengan manzilah yang merujuk kepada rupa bentuk si Sa'ad ni. Adapun 6 lagi mereka tidak rupa bentukkan kerana mereka menghormati rupa bentuk buruj ad-dalwa, rupa bentuk buruj timba tu. Baiklah, maka mohon Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, Ashabul Fadilah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesiapa yang ada perisian stellarium boleh buka, dan
ambil berorientasikan rupa bentuk Arab, rupa bentuk masyarakat Arab. Ni kita dapat rupa bentuk dalam masyarakat Arab. Orientasi. Berorientasikan rupa bentuk masyarakat Arab. Barulah nampak rupa bentuk ni. Kalau tak, dia bentuk timba. Timba yang dituangkan air ni. Orang Arab tak setuju. Maka merubah rupa bentuk seorang jejaka, seorang pemuda. Pemuda namanya Sa'ad. Bukan parti pemuda ya. Pemuda yang namanya Sa'ad. Sa'ad tu maknanya untung. Kalau nama untung. Sa'ad tu maknanya untung. Yang kita belajar minggu lalu. Sa'adus Su'ud. Untung yang membawa banyak keuntungan. Sa'adus Su'ud. Baik. Manzilah Sa'dul Akhbiyah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di penghujung musim sejuk. Di penghujung musim sejuk, kalau kita ada perisian, cuba lihat pada tarikh 15 Mac 2022, jam 6.16 pagi, terbitnya fajar, masuknya waktu subuh pada kedudukan Pulau Pangkor. Pada kedudukan Pulau Pangkor. Ya. Maka perhatikan garis ufuk berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau. Maka perhatikan di sebelah timur, syarqun. Di sebelah timur, timur tepat. Maka perhatikan pula dua garis bujur. Garis bujur Khatul Istiwa berwarna biru, garis bujur Khatul Kusufi berwarna merah. Maka di atas sedikit daripada garis ufuk berwarna hijau, bersebelahan sebelah kanan garis bujur berwarna biru Khatul Istiwa, maka di situ saya tandakan dengan tanda bulatan. Ya. Daripada tasyakul dan tasawur, bentuk dan rupa seorang pemuda. Nampak seorang pemuda tu namanya Sa'ad. Ya. Tengok pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Tangan sebelah kanan ya. Tangan sebelah kanan. Kanan dia lah. Kanan si Sa'ad. Pergelangan tangan. Pergelangan tangan tu. Maka di situ ada sebutir bintang yang saya tandakan dengan tanda bulatan. Itu adalah Sa'dul Akhbiyah. Itu adalah bintang Sa'dul Akhbiyah yang pertama. Bintang Sa'dul Akhbiyah yang pertama. Manakala pada genggaman tangan kanan, genggaman tangan kanan, maka di situ daripada jari, ibu jari itu, genggaman ibu jari atas sampailah jari kecil bawah tu, ada dua bintang. Dua bintang itu adalah Sa'dul Akhbiyah. Yang kedua dan yang ketiga. Maka kalau kita lihat pergelangan tangan, bintang pertama, genggaman tangan kanan tu ada dua butir bintang. Dua butir bintang itulah bintang kedua dan bintang ketiga Sa'dul Akhbiyah. Maka di bawahnya ada sebutir bintang. Di bawahnya ada sebutir bintang. Itulah Sa'dul Akhbiyah yang keempat. Sa'dul Akhbiyah yang keempat. Bawah daripada genggaman tu, Sa'dul Akhbiyah yang keempat. Jadi sebab itu dinyatakan bahawa Sa'dul Akhbiyah pertama, kedua dan ketiga itu membentuk tiga segi. Membentuk segitiga. Membentuk segitiga. Ada menyatakan itu adalah segitiga. Ada yang menyatakan bahawa sebenarnya yang bawah itu adalah Sa'dul Akhbiyah yang ketiga.
Pertama, kedua, ketiga. Dia membentuk segitiga sama. Segitiga sama. Manakala tengah-tengah tu adalah Sa'dul Ahbiyah yang keempat. Itu pendapatnya. Menyatakan bahawa sebenarnya 4 bintang. 4 bintang. Bintang yang pertama, Sa'dul Ahbiyah yang pertama, yang saya tandakan dengan bulat. Bintang yang kedua adalah pada genggaman tangan kanan atas ibu jari. Manakala Sa'dul Ahbiyah yang ketiga, bawah daripada genggaman tu ada satu bintang. Maka kalau dicantumkan, dia akan bentuk 3 segi sama. 3 segi sama. Maka di antara ketiga-tiga bintang tu, ada tengah-tengah ada satu butir bintang. Itu bintang yang keempat. Iaitu pada genggaman di bawah jari kelingking tu. Ada sebutir bintang. Itu bintang Sa'dul Ahbiyah yang keempat. Maka menjelaskan kepada kita 4 butir bintang yang membina manzilah Sa'dul Ahbiyah. Baik. Mohon Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Setiap hari manzilah Sa'dul Ahbiyah akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Kalau kita ambil 2 tarikh, 15 Mac 2022 jam 6.16 pagi. Ya, berdasarkan kedudukan Sa'dul Ahbiyah yang pertama. Ketinggiannya 1 darjah 17 minit. Pada keesokan harinya pula 16 Mac 2022 jam 6.16 minit pagi, terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, didapati bahawa ketinggian bintang Sa'dul Ahbiyah yang pertama itu ialah 2 darjah 16 minit. Ini berarti setiap hari keempat butir bintang yang membina manzilah Sa'dul Ahbiyah akan berganjak 1 darjah setiap hari. Baik, mohon Ustaz Fazal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Slide yang selanjutnya. Ini secara global. Secara global kita perhatikan ya, wajah, rupa bentuk si Sa'ad, pemuda yang namanya Sa'ad. Sa'ad tu maknanya untung. Ada orang nama dia Untung. Ahmad Untung, gitu. Ada orang namakan nama dia Untung. Ya, jadi Sa'ad ni maknanya untung. Maknanya seorang yang menguntungkan sejak daripada hari kelahirannya. Baik, secara globalnya, setiap manzilah itu dibina atas 2 prinsip. Prinsip yang pertama, sirah, dan prinsip yang kedua, fikrah. Sirah sama ada merujuk kepada lafaznya, sirah lafaznya, ataupun sirah itu merujuk kepada tasyakul, bentuk, dan tasawur rupa. Manakala fikrah membawa erti konsep. Sirah dan fikrah. Adanya sirah, rupa bentuk, nama, dan adanya fikrah, adanya konsep. Ya. Maka sebut sahaja Sa'dul Ahbiyah. Sa'ad yang keluar daripada tempat persembunyiannya. Itu kita kata sirah lafaz. Sirah lafaz Sa'dul Ahbiyah. Maknanya Sa'ad yang keluar daripada tempat persembunyiannya. Sirah lafaz. Maka kalau merujuk kepada sirah merujuk kepada tasyakul dan tasawur, bentuk dan rupa,
bentuk dan rupa, kita dapati bahawa bentuk dan rupa itu diletakkan pada tangan kanan. Tangan kanan si saat. Tangan kanan saat itu pergelangan tangan, pada pergelangan tangan hinggalah pada genggaman tangan kanan. Maknanya di sinilah menggambarkan kehebatan, keistimewaan saat itu. Kehebatan, keistimewaan saat yang berjiwa kental, yang berani menghadapi risiko. Berani menghadapi risiko. Dan akhirnya dengan semangat yang kental, genggaman tangan kanan itu saat keluar daripada tempat persembunyiannya. Keluar daripada tempat persembunyiannya. Saat perlu bersembunyi. Bersembunyi kerana takut menjadi mangsa bahaman, terkaman binatang buas dan menjadi mangsa gigitan bisa binatang-binatang berbisa. Maka selamat daripada tempat bersembunyian saat keluar. Saat keluar dan muncul. Muncul pada waktu fajar. Ya, yang muncul itu muncul kehebatan tangan kanannya dengan genggaman erat. Ya, hebat pergelangan tangan dan genggaman tangan kanannya. Itu maknanya yang kita kena faham tentang sirah dan fikrah. Apabila ada sirah, maka adalah fikrah. Adanya sirah, adanya fikrah, adanya konsep yang perlu dijelaskan. Baik. Seterusnya, setiap bintang manzilah itu mesti ada bintang-bintang sokongan. Bintang-bintang sokongan, penyokong dan naung. Walaupun kita dapati bahawa manzilah Sa'dul Akhbiyah ini sememangnya terletak di Buruj Ad-Dalw, timba, pun begitu pengarang kitab ini Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani menyatakan bahawa dominan siapa yang menguasai manzilah, siapa yang sebenarnya menguasai manzilah Sa'dul Akhbiyah, tak lain tak bukan Buruj Quds. Buruj Quds yang menguasai, yang mempengaruhi, yang melindungi. Jadi apabila Ukraine enggan bernaung di bawah Rusia, Rusia ambil jalan untuk menyerang Ukraine. Walaupun Ukraine telah merdeka, tetapi dia tetap di bawah naungan Rusia, bukan NATO. Ceritanya begitu. Istilahnya begitu. Apa yang nak difaham tentang manzilah Sa'dul Akhbiyah, dia dah memang terletak di Buruj Ad-Dalw. Tetapi siapa yang menguasai? Dia di bawah naungan siapa? Ya, dia di bawah naungan dan bawah penguasaan Buruj Al-Quds. Itu yang perlu dijelaskan. Kenapa tidak diletakkan terus? Orang kata di bawah NATO, contoh. Kenapa tak letakkan terus di bawah Buruj Ad-Dalw? Buruj Ad-Dalw kerana nilai sokongan. Siapa yang menyokong? Dia di bawah pengaruh siapa? Siapa yang menyokong? Maka setiap manzilah, bintang-bintang manzilah itu ada bintangnya. 4 butir bintang yang membina manzilah Sa'dul Akhbiyah. Dan mesti ada bintang-bintang sokongan. Lazimnya bintang-bintang sokongan ini adalah bintang-bintang yang bukan daripada keluarga Buruj. Maka dia akan merujuk kepada kedudukan kutub utara dan kutub selatan. Akan merujuk kepada kedudukan bintang-bintang
Yamani, Yamani arah selatan, ataupun Syami arah utara. Itu satu hal, maknanya penyokong, bintang-bintang penyokong, bintang-bintang yang mendukung dan menyokong, yang mana bintang ini merujuk ke arah utara dan arah selatan. Kutub utara, kutub selatan. Itu penyokong dia. Tetapi penaung dia, buruj Al-Quds, yang perlu kita jelaskan di sini lah. Baiklah. Minta Ustaz Fazal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Berakhir manzilah Sa'dul Akhbiyah dengan terbit bintang Farudahul Muqaddam di ufuk timur ketika terbitnya fajar. 25 Mac. 25 Mac sudah bermula musim bunga. 25 Mac 2022 jam 6.12 pagi terbitnya fajar, masuknya waktu subuh di Pulau Pangkur. Di Pulau Pangkur, perhatikan garis ufuk berwarna hijau dan kita perhatikan tasyakul tasawur, rupa bentuk kuda. Rupa bentuk kuda. Nampak kan rupa bentuk kuda? Kuda yang digunakan oleh si Sa'ad itulah dalam pengembaraannya memunggah barang-barang dagangan yang membawa keuntungan. Namanya pun Sa'ad, untung, Ahmad untung dia. Maka kita lihat di kaki kuda tu, di bahagian kita kata peha kaki kuda tu, ada sebutir bintang yang saya tandakan dengan tanda bulatan. Itu adalah bintang Farud Dalwil Muqaddam. Bintang Farud Dalwil Muqaddam, inilah dia bintang yang membina manzilah Farud Dalwil Muqaddam. Maka terbitnya bintang Farud Dalwil Muqaddam, maka berakhirlah manzilah Sa'dul Akhbiyah. Baik. Minta Ustaz Fazal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Cuba lihat pada tarikh 29 Mac 2022 jam 6.30 pagi. 6.30 pagi, bulan telah terbit. Bulan terbit di ufuk timur, berada di manzilah Sa'dul Akhbiyah. Bulan telah terbit dan bulan berada di manzilah Sa'dul Akhbiyah. Bulan tu segarisan dengan tangan kanan. Tangan kanan Sa'ad. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membicarakan tentang manzilah Sa'dul Akhbiyah. Yang saya ingin membuat sedikit penambahan di sini ialah selama tempoh 50 malam. Tempoh 50 malam. Iaitu daripada pertengahan bulan Februari hinggalah berakhirnya bulan Mac. Pertengahan Februari hinggalah berakhirnya Mac. Ini adalah tempoh masa paling ditakuti. Ya. Kerana sejuk melampau. Sejuk melampau. Khususnya bagi penduduk di negara-negara Arab zaman berzaman. Penduduk di negara Arab zaman berzaman sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam. Bangsa Arab Bani Quraisy. Mereka begitu khawatir, bimbang penghujung musim sejuk. Penghujung musim sejuk ialah zaman tu tidak ada lagi kalender Februari. Mac ni tak ada. Tapi mereka faham penghujung musim sejuk. Penghujung musim sejuk itu menempati 4 manzilah.
menempati 4 manzilah. Manzilah Sa'du Zabih, manzilah Sa'du Bala, manzilah Sa'du Su'ud dan manzilah Sa'dul Akhbiyah. 4 manzilah ini mengandungi 50 malam. 50 malam sejuk melampau. 50 malam sejuk melampau. Maka masyarakat Arab zaman berzaman mereka survival dalam tempoh masa 50 malam ini. Sejuk melampau. Maka mereka akan larang anak-anak mereka, walaupun pemuda yang bertenaga, mereka melarang anak mereka itu mengembara ataupun memunggah barang-barang dagangan untuk diperniagakan. Maka 50 malam ini mereka lebih senang berada di penempatan masing-masing. Mereka akan beroperasi di penempatan masing-masing. Sejuk melampau. Sudahlah sejuk melampau, maka mereka akan berhadapan dengan risiko penyakit. Dan mereka juga berhadapan dengan risiko serangan binatang buas, dan mereka berdepan dengan risiko serangan binatang-binatang berbisa kalajengking lipan dan sebagainya. Jadi 50 malam sejuk melampau, 50 malam ini menempati 4 manzilah daripada Sa'dul Zabih hinggalah Sa'dul Akhbiyah. Terbitnya Sa'dul Akhbiyah, mereka mula gembira kerana mereka akan menghabiskan tempoh masa 50 malam. Maka mereka akan dapat sesuatu. Mereka bebas daripada cengkaman sejuk melampau. Apa yang saya nak jelaskan di sini, masyarakat Arab zaman berzaman sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam, mereka menjenamakan 4 manzilah ini dengan jenama Sa'ad, seorang pemuda yang namanya Sa'ad. Sa'ad bawa erti untung. Pemuda yang namanya untung, membawa keuntungan kepada diri, keluarga dan masyarakatnya. Baik, kerana dalam tempoh masa 50 malam tidak ada apa-apa yang boleh mereka lakukan. Mereka dalam bahaya, masyarakat Arab. Maka mereka beruntung dapat anak yang namanya untung, iaitu Sa'ad. Dan yang saya nak jelaskan di sini, ada 10 penjenamaan bintang. 10 penjenamaan bintang yang ke-10 itu semuanya dinisbahkan dengan Sa'ad. Dinisbahkan dengan Sa'ad. 4 daripadanya manzilah dan 6 lagi bukan keluarga manzilah. Tetapi yang menyeronokkan, kita dapati bahawa penjenamaan itu, kalau mereka cuba nisbahkan, nisbah tu menghubungkan nama Sa'ad untuk pemuda. Pemuda yang ada sebutir bintang mereka namakan Sa'dul Bari. Maknanya Sa'ad yang banyak menguasai kemahiran, berkebolehan. Banyak menguasai kemahiran, berkebolehan. Di sini, masyarakat Arab zaman berzaman, sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam, mereka berbangga kalau mereka ada seorang anak lelaki yang menguasai banyak kemahiran. Menguasai banyak kemahiran. Serba boleh. Serba boleh. Seni. Disebut dengan Sa'ad Nathirah. Seorang yang berkebolehan dalam bidang pertanian. Dia mampu menabur benih tepat waktunya. Seorang Sa'dun Nathirah. Nasirah maknanya seorang penulis. Dia bangga kalau dia ada anak dia
boleh menjadi seorang penulis zaman itu, seorang penulis dan seorang yang pemilik harta, banyak memiliki kebolehan-kebolehan. Sa'dul Bari' banyak menguasai kemahiran. Sa'dul Hamam berjiwa kental, bukannya lemah semangat. Jadi, dan mereka juga mengharapkan Sa'dul Matar, maknanya seorang anak yang mempunyai luck, nasib yang baik. Dalam apa pun dia luck. Kadang-kadang kita ni ada kemahiran, ada kebolehan, tapi nasib tak menyebelahi. Walaupun ke-11 pemain adalah pemain import yang dibayar gaji cukup rasa saya, tapi tak ada luck. Tak ada luck, tak ada matar. Sa'dul Matar. Maknanya tak ada luck, kalah dia. Jadi hebatnya masyarakat Arab zaman berzaman inilah, mereka dah hidup ribuan tahun. Mereka mengalami, maknanya pelbagai, kita kata, bebanan, desakan dan tekanan hidup. Wallahu a'lam bissawab. Dengan kata lain, saya kembalikanlah kepada Ustaz Faizal Jani kalau ada 1-2 persoalan. Setelah kita jauh membicarakan tentang sirah wa fikrah, tentang kenapa dan apa perlunya manzilah saat-saat ni kan. Mungkin kita pun tertanya-tanya, buat apa nak belajar lagi benda-benda tu kan, kerana kita dah ada peralatan ni. Kita dah ada alat, tapi kalau alat itu akan hancur dengan peperangan yang telah ditakdirkan ini. Perang Rusia ni membimbangkan. Adakah ini adalah kehancuran kepada teknologi yang selama ini telah dibina oleh manusia? Nampak-nampaknya, kalau boleh janganlah. Kalau boleh pun nak mengelakkan. NATO cuba mengelak dari Perang Dunia Ketiga. Kalau Perang Dunia Ketiga ini berlaku, saya hanya nampak bahawa hancurnya teknologi yang selama ini dibina oleh manusia. Maka back to the basic. Kita kena balik kepada asal. Adakah ini sudah sampai masanya yang Rasulullah SAW sabdakan, hadis riwayat Imam Muslim, summa urtum fima bada'tum, kemudian kamu akan kembali balik seperti zaman dahulu. Summa urtum fima bada'tum, maka terpaksa belajar manzilah lah. Walaupun belajar manzilah ini tidak mempengaruhi untuk kenaikan markah SKT, tak ada langsung. Bazir, tidak begitu. Adakah sudah sampai masanya? Semua tersebut sudah sampai masanya. Apa yang Rasulullah sabdakan, hadis riwayat Imam Muslim, summa udtum fima bada'tum, kemudian kamu akan kembali semula pada zaman asal, zaman awal. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kepada Ustaz Faizal Jani. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan dalam membahaskan tentang manzilah Sa'dul Akhbiyah, yang kalau dapat kita lihat maknanya ada 4 manzilah yang berkait rapat seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Sa'dul Zabir, Sa'dul Bulaq, Sa'dul Su'ud dan Sa'dul Akhbiyah. Satu rangkaian 4 manzilah yang menggambarkan tentang musim sejuk, yang mana kalau diikutkan dalam sejarah takwim pun musim sejuk ini juga dianggap sebagai bulan-bulan mati yang tidak memberikan apa-apa keuntungan dari sudut ekonomi, pertanian dan sebagainya. Baik, saya nak raikan sahabat-sahabat yang bertanyakan soalan. Fadil Ustaz Amri Husni bertanyakan satu soalan Ustaz di sini. Dia tanyakan, maaf Tuan Guru nak tanya soalan di luar tajuk, kalau boleh, ada tak tokoh falak yang khusus dalam bidang pertanian? Tokoh falak yang menulis, yang banyak membahaskan dari sudut falak dan juga pertanian.
Terima kasih atas pertanyaan yang dibuat. Tokoh falak tu ramai, akan tetapi garis panduan yang diberikan itu sama ada ia kita kata matured, mana matured sama ada masih lagi sesuai ataupun tidak, seperti Asy-Syaikh Al-Imam Al-Battani. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Battani itu tokoh falak. Tokoh falak, tokoh matematik, serba kebolehan, seorang yang disebut sebagai bari', tokoh yang mahir, banyak menguasai bidang-bidang ilmu. Imam Asy-Syaikh Al-Imam Al-Battani itu guru kepada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Khawarizmi Al-Battani, yang dari asalnya dia lebih hebat dari segi ilmu botani. Ambil nama dia lah, botani tu, Battani, dalam satu kenyataan lah. Mungkin ada yang tidak setuju. Daripada nama Al-Battani itu merujuk kepada tempat lahir. Tapi ilmu botani ni asalnya ialah kita dapati bahawa tokoh-tokoh ilmuwan ni asalnya kebanyakannya mereka ni tokoh ilmu falak. Ilmu falak. Kemudian oleh kerana ilmu falak itu perlukan pensabitan hitungan, dia pun menghitung. Dah jadi ahli matematik. Kemudian setelah maknanya begitu lama menceburkan diri dalam bidang falak, matematik, maka dia manfaatkan pula. Dia manfaatkan pula dari segi tumbuh-tumbuhan. Dah namanya botani. Al-Battani, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Battani, botani, yang kehebatan beliau ini ialah dia merealisasikan tentang waktu duha. Orang nak berlatar belakangkan ahli falak, dia dah tahu tentang hitungan, macam mana nak hitung waktu duha, bermulanya waktu duha. Kerana apa? Dalam tempoh masa yang begitu pendek, tempoh masa waktu duha tu sejam, 2 jam. Wahal duha ni selagi sebelum zuhur. Tapi dia nak cari detik di mana pada waktu duha, dalam tempoh masa sejam atau 2 jam, rongga ataupun roma dedaunan terbuka. Kulit manusia ni ada bulu roma. Bulu roma ni tumbuh di rongga roma. Namanya roma kan, kita kata lubang roma kan, bulu roma. Bulu roma tu bulu yang tumbuh dekat satu ruang. Daripada rongga roma inilah yang keluarnya perpeluhan. Begitu juga daun. Daun ni dia ada rongga dia. Rongga roma dedaun. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Battani dia dapat menemukan bahawa pada waktu duha, detik awal duha tu dalam tempoh masa sejam 2, maka dedaunan itu akan terbuka. Roma, dia punya rongga roma. Dia terbuka rongga itulah yang dia ambil detik, dia ambil 2. Pertama ambil nilai cahaya matahari dan dia ambil nilai air. Sama ada air embun yang ada di permukaan dedaunan. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Battani rahimahullah dapat buktikan. Itu pun saya cari kitab dia pun, tapi kerana kita belajar dengan tokoh-tokoh ulama, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Khatib sebut begitulah. Jadi kalau tuan-tuan tanya dekat mana tahu tu, carilah kitab tu sendiri. Yang kita ingat-ingatlah, kerana benda tu bagi kita baru. Kita dulu pun belajar kat universiti, tapi tak pernah diberitahu begitu. Punya dah belajar fotosintesis, tak ingat. Tak tahu fotonya mana, sintesisnya mana. Tiba-tiba Tuan Guru Haji Muhammad Saman Khatib beritahu pula detik di mana rongga roma dedaun ni
dia terbuka. Dia menghirup air embun pagi tu dan dia menerima masuk cahaya matahari tu. Tu detik duha tu. Detik waktu duha. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Satu lagi soalan Ustaz. Kalau kita dapat lihat dengan kedudukan manzilah, terbitnya manzilah ini yang juga berkait rapat, kalau dalam perbahasan kita kata manzilah ni berkait rapat juga dengan qamar, bulan. Dalam konteks pada hari inilah di mana alhamdulillah kita dah masuk dalam bulan Ramadan, dan kalau kita lihat di negara-negara Islam secara umumnya sebenarnya kita terbahagi kepada dua bahagian lah, di mana ada sebahagian yang menyambut 1 Ramadan pada 2 April, iaitu pada hari Sabtu, seperti negara Saudi, Turki, Mesir dan sebagainya. Dan kebanyakan negara-negara seperti Nusantara kita ni, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia dan juga beberapa negara-negara lain meraihkan 1 Ramadan itu pada 3 April. Mungkin kalau dapat Fadil Tuan Guru dapat memberikan sedikit penjelasan, kalau sekiranya ada hubung kait di antara dengan kenampakan anak bulan itu dengan kedudukan ataupun terbitnya manzilah-manzilah pada waktu fajar, seperti mana yang kita bincangkan sebelum ni Ustaz. Terima kasih atas persoalan yang dikemukakan. Yang boleh saya jelaskan di sini maknanya 2 nilai yang ada pada manzilah. Manzilah untuk keperluan musim. Manzilah yang kita akan rujuk, kemunculannya berdasarkan waktu terbitnya fajar. Terbit fajar yang kita belajar sekarang. Pun begitu, manzilah untuk keperluan harian. Manzilah keperluan musim ini, dia akan menjelaskan kepada kita untuk musim. Dia dalam tempoh masa 12 hari. 12 hari. Maknanya 2 minggu. 13 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari itu 2 minggu. 2 minggu tu akan merujuk kepada keperluan musim. Itu keperluan musim. Bila keperluan musim, maknanya dia lebih detail. Selama ni musim kita akan merujuk kepada matahari. Matahari, buruj. Lebih terperinci lagi, dibahagi-bahagikan buruj itu untuk manzilah. Jadi lebih terperinci lagi. Kalau buruj, tempohan musim untuk tempoh masa 30 hari. Tapi kalau manzilah, satu manzilah 12 hari, 14 hari. Jadi dia lebih detail. Lebih terperinci. Baik. Manzilah untuk keperluan harian. Maka praktikal sangat manzilah berdasarkan kedudukan bulan. Bulan terbit berada di manzilah mana? Semua terbit di timur, terbenam di barat. Maka bulan tu terbit berada di manzilah mana? Jadi dengan kata lain, oleh kerana nak mensabitkan bila tarikh 1 hari bulan Ramadan berdasarkan kepada nilai anak bulan. Nilai anak bulan. Maka sewajarnya kita akan merujuklah bulan dan kedudukan bulan. Bulan berdasarkan apa yang kita lihat. Nampak atau tak nampak anak bulan. Dan berdasarkan hitungan kita kena tahu anak bulan dah lahir ke belum. Anak bulan sekarang ni berada di manzilah mana. Manzilah mana. Manzilah mana.
Yang mana manzilah ini kita pun faham. Manzilah itu jaraknya sekadar 12 darjah. 12 darjah. 12 darjah itu tempoh masa sehari. Sehari. Jadi kita boleh tahu bulan ini berada di manzilah mana. Untuk kedudukan kita. Datanglah matlak. Matlak itu sama ada matlak merujuk kepada matlak matahari ataupun matlak bulan. Maka tak dapat tidak dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka kita akan merujuk kepada matlak bulan. Matlak bulan di penempatan kita. Matlak bulan di dalam penempatan kita, maka kenampakan anak bulan. Anak bulan boleh nampak tak? Hitung. InsyaAllah boleh nampak. Boleh nampak dalam kita kata ruang lingkup 12 darjah. 1 darjah, 2 darjah, 3 darjah, 12 darjah. Lepas 12 darjah, dia dah hari lain. Dia dah manzilah yang lain. Kerana satu manzilah 12 darjah. Satu manzilah 12 darjah. Itulah tempoh masa sehari. 24 jam. Jadi, kita tidak bahas perkara matlak. Kita hanya bahas tentang sekarang ni ketinggian hilal. Dan jarak bulan dengan matahari ketika matahari terbenam. Bu'dul qaus. Kita tak bahas lagi tentang manzilah. Kiranya kita nak bersama. Malaysia nak bersama dengan Saudi. Maka boleh. Tapi kena perhatikan manzilah. Takut-takut manzilah tu dah berganjak. Bulan berada di manzilah mana. Dan bulan akan berada di satu-satu manzilah itu hanya dalam tempoh masa sehari. Kerana jarak satu manzilah tu 12 darjah. Maka jarak 12 darjah ni dinamakan matlak bulan. Matla'ul qamar. Matlak bulan. Oleh itu kena mengambil kira matlak. Sebab itu kalau kita lihat maknanya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim daripada Quraib, kita dapati bahawa di kalangan para sahabat faham tentang manzilah. Dan mereka menyatakan antara bumi Syam dengan bumi Al-Haramain pasti manzilah berbeza. Apa ni? Matlak berbeza. Matlak tu dalam tempoh masa bulan tu. Bulan berada dalam tempoh masa 12 darjah. Tempoh berbeza. Matlak berbeza. Kenapa matlak berbeza? Kedudukan berbeza. Kiranya kita nak mengambil kira matlak. Kalau kita tidak mengambil kira matlak, kita hanya mengambil kira soal maknanya ittiba, mengikut. Sekiranya negara di sebelah barat nampak, negara di sebelah timur nampak ataupun tidak. Ataupun negara di sebelah timur, di sebelah barat nampak anak bulan, lazimnya di sebelah timur akan nampak anak bulan. Contoh, negara sebelah timur nampak, negara sebelah barat belum tahu nampak. Jadi itu perbahasan dari segi kedudukan lah. Saya tak nak bahas banyak panjang, tinggal lagi saya nak menyatakan bahawa ketika dulu zaman Imam Asy-Syafi'i, mereka membahaskan tentang matlak. Bila membahaskan tentang matlak mana kena ikut? Matlak bulan ke matlak matahari? Jadi kalau kita nak bersama atas dasar matlak matahari, itu jangka masa yang lebih jauh. Yalah, yang penting pada hari yang sama. Ya, tapi kalau matlak bulan tu kita merujuk kepada manzilah bulan. Itu kena rujuk balik manzilah bulan. Yang sekarang ni tak ada pun bahas tentang manzilah bulan. Kita hanya bahas tentang ketinggian hilal. Dan kita akan bahas, dulu ada bahas tentang umur hilal. Sekarang dah tak ada dah nak bahas tentang umur hilal. Hanya ketinggian hilal dan bu'dul qaus, iaitu jarak lengkuk hilal. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bagi saya yang dilantik sebagai katanya lah pakar kan, saya hanya kalau diminta kita bagi.
dari segi kita kesepakatan untuk mengambil kira beberapa perkara itu terpulang. Sekarang ni kita ambil dua nilai sahaja. Nilai ketinggian dan nilai bu'dul qaus, jarak lengkung. Okey Ustaz, tadi ada terputus sikit Ustaz. Kita Tak punya boleh, tak line. boleh. Okey, ala kulli hal tuan-tuan, kita dapat jelaslah apa yang telah dimaklumkan oleh Tuan Guru kita tadi bahawa ada dua nilai manzilah yang boleh kita dapat dalam konteks perbincangan kita merujuk kepada kitab Manzumah ini adalah kita membincangkan berkaitan dengan musim seperti mana yang telah dibahaskan tadi. Dan kalau kita nak bahaskan dari sudut harian, maka kita akan bahaskan satu kedudukan dan juga orang kata apa, posisi di mana kedudukan bulan dan juga manzilah itu seperti mana yang disebutkan pada Tuan Guru kita tadi, insyaAllah. Jadi saya rasa mungkin setakat ini sajalah dulu perbincangan kita dalam kitab Manzumah Manazilul Qamar dan juga beberapa isu yang telah pun dijelaskan oleh Tuan Guru kita. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih banyak kepada Tuan Guru kita. Semoga diberikan kesihatan berpanjangan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua dah selamat berpuasa Ustaz, insyaAllah. Moga-moga nanti bertugas pula malam ni sebagai imam dan sebagainya. Dan kepada ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan yang bersama-sama kita daripada awal hingga akhirnya dalam siri kuliah kita, insyaAllah kita akan bersiaran lagi pada hari Selasa hadapan. InsyaAllah lagi kita ada 3 lagi perbincangan berkaitan dengan manzilah yang bakal kita bincangkan, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan, kesihatan kepada kita semua dan Allah Ta'ala berikan kesempatan yang baik untuk kita sama-sama meraihkan bulan Ramadan Mubarak ini dengan ibadat dan juga segala bentuk perkara-perkara yang baik, insyaAllah. Jadi saya rasa ucapkan terima kasih semua. Aku liqali hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.